dunia kurang, keinginan dia untuk akhirat bertambah. Dan dia kata ilmu mukasyafah ni, dia kata maksudnya ilmu hakikat ni, ilmu mukasyafah ni tidak dapat dipelajari dan tidak dapat tetapi diperolehi daripada riyadhah. Baik, ini pun saya suka nak sebut juga. Dia kata ilmu mukasyafah ni ataupun ilmu hakikat, ilmu mukasyafah ni sebenarnya dah masuk hakikat lah sebenarnya. Kalau saya sebut tadi, kalau mukasyafah yang dekat second last tu, itu dekat situlah dia punya tempat permainan dia. Jadi ilmu mukasyafah ni dia kata bukan didapat dengan belajar, tak dapat dengan belajar, tetapi didapat daripada riyadhah. Riyadhah ni maksudnya latihan. Itulah sebab saya kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada baca Sirul Asrar, di dalam Sirul Asrar tu dia ada sebut wal arifu al arifu yaqul madunahu fal arifu yaqul madunahu wal alimu yaqul ma fawqahu. Dia kata orang arif biasanya cakap perkara-perkara yang rendah-rendah. Orang arif, waliullah lah, wali-wali. Wal alimu yaqul ma fawqahu. Dan orang-orang yang maksudnya orang-orang yang ada maklumat tentang ilmu hakikat ni, dia ada maklumat je, dia bukan orang arif, tapi dia ada maklumat, dia dengar cerita-cerita, yaqul ma fawqahu, dia akan cakap benda-benda yang tinggi-tinggi. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, dia kata ilmu hakikat itu tidak boleh dipelajari, dia mesti melakukan riyadhah. Itu sebabnya para wali-wali dia mengajak orang masuk tarekat, dia tak mengajar orang kitab hakikat. Dengan sekali lagi saya sebut ya, wali-wali ni dia mengajak orang masuk tarekat, dia tidak mengajar ilmu hakikat. Sebab ilmu hakikat dia bukan bangsa ajar. Gambaran dia tu kita boleh beri contoh apa yang disebut sedikit yang disebut di dalam di dalam kitab Syekh Abdul Qadir pun ada sedikit. Kemudian kalau dalam Futuhatul Makkiyah pun ada, ataupun yang paling mudah untuk kita iaitu kitab Durrus Tamin, Durrun Nafis. Durrun Nafis tu perlu ada guru baca dia. Kalau tak ada guru nanti tak faham. Sebab dekat situ kita ada orang yang membaca Durrun Nafis ni, ilmu fardu ain dia pada masalah usuluddin kena fardu kifayah. Kalau fardu ain tak boleh. Durrun Nafis tu, nak baca Durrun Nafis, ilmu akidah yang usuluddin sifat 20 tu, orang yang nak mengajar tu ilmu sifat 20 dia mesti dah sampai tahap fardu kifayah, baru dia boleh mengajar Durrun Nafis. Dan Durrun Nafis tu kalau nak ajar Durrun Nafis juga mesti orang tu orang yang dah melalui, mesti orang tarekat. Kalau bukan orang tarekat, dia bukan daripada syekh tarekat, tak boleh mengajar benda tu, sebab dia punya cerita tu habis mata pelajaran. Jadi siapa yang tak habis mata pelajaran memang tak akan boleh ajar kitab Durrun Nafis, dan dia akan jadi terbalik. Dekat peringkat permulaan Durrun Nafis tu dia ada sebut tentang masalah 4 mazhab, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Ahli Kasyaf. Jadi dekat situ kalau tak pandai, tak faham, nanti kita ingat yang Ahli Kasyaf ni terkeluar daripada Ahli Sunnah. Kemudian yang diintikadkan oleh Ahli Kasyaf pada masalah zat dan sifat, nanti kita tersalah faham, nanti kita ingat Ahli Kasyaf dia merasakan seperti dia berintikad seperti Mu'tazilah. Jadi sebab tu saya kata perlu ada guru padanya. Cuma yang saya sebutkan gambaran daripada ilmu hakikat tu bolehlah nak didapatkan pimpinan daripada secara gambaran daripada kitab yang saya sebut tadi, iaitu kitab macam Sirul Asrar, kemudian Durrun Nafis lah. Cuma Durrun Nafis ni dia sangat berat. Dia bukan berat ya tuan-tuan, dia sangat berat, dia jauh berat dia daripada Sirul Asrar. Jadi sebab tu saya katakan dia perlu kepada guru yang betul-betul memimpin, sebab istilah dalam tu diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, dia terjemahkan betul-betul daripada perkataan, daripada bahasa Arab. Jadi kalau kita tak mahir nahwu, tak mahir saraf, tak mahir balaghah, macam mana nak mempercantik, macam mana nak beri tafhim, mafhum daripada i'rab, itu kacau nanti. Jadi begitu ya. Jadi itu baru pada masalah ilmu alat, belum masuk lagi pada masalah pengalaman seseorang itu di dalam masalah tarekat. Jadi sebab itulah dikatakan dalam Sirul Asrar tadi, dia kata wal arifu yaqul ma fawqa madunahu wal alimu yaqul ma fawqahu. Jadi orang yang alim betul-betul, orang yang arif waliullah akan sebut benda yang rendah-rendah. Apa yang rendah-rendah? Dia ajak orang beramal. Sebab apa nak ajak orang beramal? Sebenarnya dia nak sampaikan orang kepada hakikat. Tapi hakikat tak boleh sampai dengan mari sini aku ajarkan kau sebagai apa itu hakikat, apa dia mengenal Allah. Kenal tak Allah, senang tak kenal Allah, dia bukan gitu. Jadi nak mengenal Allah ni mesti berjalan. Sebab tu dia katakan mengenal Allah ni bukan belajar 1-2 jam, bukan belajar setahun, dia bukan belajar. Dia berjalan. Maksudnya kita mesti keluarkan dulu dunia daripada hati kita. Dunia tak keluar takkan jadi hakikat dia. Jadi kena
kena berjalan. Jadi sebab tu ulama mengajak mari masuk tarekat. Bila masuk tarekat jadi murid kami kan dia kata. Jadi mereka pun mendidik kita. Jadi kita pun duduk di bawah dia. Kita pun cakap ayah ada begini macam mana ayah, begini macam mana, begini macam mana. Saya begini, saya hati saya begini. Saya malas begini. Saya syahwat begini. Saya segala kita punya keinginan, kita punya raghabah kepada dunia, kita adukan kepada guru. Jadi guru yang akan memimpin kita. Bila dah dipimpin pula, bila semua masuk di bawah pimpinan, bukan semua pula sampai kepada hakikat, bukan semua. Cuma jalan nak sampai kepada hakikat itu memang jalan dia ialah jalan tarekat. Apa dia maksud tarekat? Mengamal syariat dengan sesempurna mungkin. Maksudnya beramal syariat tu dengan ikhlasnya, dengan ketiadaan riaknya, dengan ketiadaan sombongnya, dan dengan ketiadaan segala unsur-unsur dunia. Hanya yang diharapkan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhan, engkau lah yang aku maksudkan dan keredaan engkau lah yang aku tuntut. Jadi amalkan syariat dengan sesempurna perintah daripada agama kita, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dikatakan tak dapat hakikat itu melainkan dengan riyadhah. Manakala bagi orang yang rendah, bagi orang yang bukan wali-wali, mereka suka menunjuk yang mereka itu pandai ilmu hakikat dengan pembacaan. Jadi dia baca kitab Ibn Arabi dan dia terjemahkan. Kemudian dia baca daripada beberapa, contohnya dia baca kitab Durrun Nafis. Durrun Nafis ni bahaya sebenarnya kalau baca. Kalau orang tak pandai lah, kalau orang yang tak lalu, kalau orang yang bukan daripada tak dapat pimpinan daripada guru sebenar. Maksudnya tak dapat pimpinan daripada guru, macam mana mentauhidkan Allah Taala ni, macam mana masuk dalam tarekat ni, masuk dalam hakikat ni, dan membawa syarat membawa syarat syariat dengan menenggelamkan dan dengan mengkaramkan diri di dalam hakikat. Kalau tak pandai, salah orang. Jadi katalah dia tu membaca kitab Durrun Nafis, kemudian dia baca beberapa kitab Arab daripada beberapa gambaran daripada ilmu hakikat, maka dia pun mengajar. Bila dia mengajar tu dengan lidah dia. Jadi bila dia mengajar dengan lidah, dia pun menceritakan tentang hakikat Allah ni begini. Apa dia hakikat mati? Mati sebelum mati, mutu qabla an tamut. Matikanlah diri kamu tu sebelum kamu mati. Jadi dia pun mensyarahkan dengan memakai falsafah. Ini yang lahir falsafah ni. Ketika dia mengajar tu, ini yang lahir falsafah. Jadi bila lahir falsafah sampai dia kata siapa yang melihat tu dialah. Walaupun perkataan yang disebut itu betul, tetapi cara dia menggambarkan tu akan salah apabila dia bukan terdiri daripada ahli tarekat dan apabila dia bukan terdiri daripada ahli syariat. Kalau kita nak kenal sebenarnya orang yang berdiri daripada ahli tarekat ataupun syariat, walaupun disebut di dalam syarat syekh itu, tiadalah syarat syekh itu sampai orang tu mesti jadi mujtahid ataupun alim besar dalam ilmu syariat. Memang tak sampai, memang tak perlu kepada sebegitu. Tetapi sekurang-kurangnya dia mesti tahu ilmu fardu ain ataupun mana-mana tempat yang dia perlu tahu pada fardu kifayah seperti ilmu akidah. Ilmu akidah kena fardu kifayah, ilmu fardu ain, ilmu fikih tak apa fardu ain. Jadi ilmu akidah dengan ilmu tasawuf dia mesti fardu kifayah. Dia mesti dah lalu, dia mesti dah lebih daripada orang. Baru dia boleh faham dengan fahaman yang sebenar. Baru dia boleh ada cermin dalam hati dia boleh ajar. Yang kita katakan hakikat ni tadi. Baik, jadi bila dia mengajar, kemudian dia mengajar dalam sejam, 2 jam, 3 jam ataupun 5, 6, 7 bulan, kemudian dia kata senang tak mengenal Allah. Suka saya nak sebutkan, mengenal Allah ni bukan pakai 2-3 tahun, bukan. Bukan pakai 2-3 tahun. Sebab mengenal Allah ni dia pakai perjalanan. Jadi mengenal Allah ni dia ada masuk dan cabut dia. Kadang-kadang orang tu mengenal hanya 1 saat je, tapi dengan 1 saat itulah dia membawa syariat dia sampai dia mati. Sebab kenalan yang kita dapat kat sini, suka saya nak sebut, bukan kenalan daripada ilmu. Dia dapat kenalan daripada rasa. Tak dapat nak mendapatkan kenalan daripada rasa, melainkan seorang tu mesti melatih diri dia untuk merasa, membuka pintu hati dia tunas untuk merasa. Tak dapat nak mendapatkan tunas tu melainkan dengan riyadhah seperti mana yang disebut dalam kitab ni tadi. Jadi itu supaya kita mengetahui dulu pendahuluan bahawa hakikat tak boleh dapat melalui pengajaran lidah, tak boleh. Dia mesti dengan perjalanan. Jadi itu saya simpulkan tadi ya. Jadi orang-orang arif biasanya memang mengajak orang untuk beramal dan riyadhah. Orang-orang yang pura-pura tahu, biasa dia akan sembang yang tinggi-tinggi. Jadi orang yang benar, orang wali sembang rendah, orang yang pura-pura sembang tinggi. Jadi sebab tu kita ikut yang aulia tadi tu. Jadi apa yang mereka ajar itu yang kita buat. Baru kita masuk dekat bawah.